Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih lagi dapat beribadah kepadanya, masih lagi dapat melakukan amalan soleh, dan masih lagi kita diberikan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tazkirah ringkas pada kali ini mengenai istighfar menggoncangkan kerajaan iblis. Saya di sini ingin memetik kata Imam Syafi'i. Beliau berkata, ketahuilah bahawa istighfar yang diucapkan dengan betul mampu menyebabkan syaitan lari ketakutan dan menggoncangkan empayar iblis di istana kerajaannya. Jadi begitu sebut tentang istighfar ni, biasanya orang cakap istighfar tu dia biasa sangat. Dah istighfar, dah biasa dah. Kita nak upgrade kita punya istighfar pula, nak upgrade kita punya doa. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kita underestimate dengan kehebatan istighfar. Barangkali kita akan mencari doa ataupun wirid-wirid yang lain daripada orang lain. Lain bunyi dia, lebih dahsyat fadilatnya. Itu yang kita tahulah. Tapi bila umur dah meningkat usia, baru kita tahu kita buat amalan untuk manfaat kita di akhirat nanti. Doa yang kita praktiskan ke apa semua tu bawa manfaat kita di akhirat nanti. Kalau kita baca, kita hafal yang power-power punya lah, orang kata tu lain yang lain. Tapi kalau kita tak faham maksud dia pun tak guna juga. Jadi kita nak kena amalkan benda yang kita faham. Senang kata, bila kita amalkan tu kena ada ilmu lah. Jangan kita buat tu hanya kerana copycat. Orang buat kita pun nak buat. Tapi kita tak faham erti sebalik doa tersebut. Seorang salafus soleh bernama Fudail bin Iyad pernah berkata, istighfar tanpa meninggalkan dosa ialah taubat pendusta. Fudail bin Iyad pernah berkata, istighfar tanpa meninggalkan dosa ialah taubat pendusta. Jadi istighfar ni adalah memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Istighfar ni maknanya kita mohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan jika dosa dan perbuatan yang kita lakukan itu termasuk dalam dosa besar, di samping beristighfar, kita juga perlu bertaubat. Kerana istighfar dan taubat, mereka berkait rapat. Mereka saling berkait. Okay. Jadi taubat dan istighfar ni mereka saling berkait. Jadi bila kita istighfar Allah Subhanahu wa taala tu, biasanya kita istighfar tu bila habis solat kita istighfar. Ataupun orang kalau terkejut, baru nak astaghfirullahalazim, baru nak terkejut dan sebagainya, nampak berita sedih ke ataupun apa saja yang mengejutkan, kita akan istighfar. Tapi kalau kita hendak ikut pada Nabi SAW, Nabi kalau istighfar tu satu hari tak lebih daripada 70 kali. Ada riwayat mengatakan lebih daripada 100 kali. Beza dengan kita. Istighfar kita ni bila-bila saja. Bila kita ingat kita istighfar. Tapi Nabi tu yang maksum tu, istighfar beliau tu lebih daripada 70 kali. Dahsyat sekali. Itulah Nabi SAW. Kita perlu beristighfar apabila kita rasa mendapat dosa-dosa kecil ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Dan bila kita istighfar tu, kita tahu yang kita ada melakukan dosa ataupun kesalahan yang kecil. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Ini belum faham lah sini
Bila orang tu istighfar tu, bila dia tahu yang dia adalah dosa kecil atau kesalahan kecil saja. Tapi kalau dia lakukan dosa besar, itulah yang dia kena taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dia bila istighfar dia dah buat dosa besar tu, dia cuma hanya bergantung kepada istighfar saja, tidak mencukupi. Kerana dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana taubat itu ada syarat-syarat dia yang tertentu. Dan istighfar juga dapat melembutkan fikiran dan jiwa seorang itu. So bila kita istighfar tu, secara tak langsung kita boleh menggoncangkan kerajaan iblis, tapi dalam masa yang sama dia dapat melembutkan jiwa seorang itu. Lepas tu bila orang tu tengah marah, biasanya kita cakap sabar, banyakkan istighfar. Istighfar banyak dapat melembutkan jiwa dan minda kita. Istighfar pula banyak sekali dia punya keistimewaannya. Salah satunya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan zatnya sebagai Maha Pengampun. Dalam surah Al-Hijr ayat 49, Allah berfirman yang bermaksud, kabarkan kepada sekalian hamba-Ku bahawa akulah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Di situ jelas bagi kita yang Allah itu Maha Pengampun setiap dosa-dosa kita. Cuma kita ni manusia yang kadang-kadang orang kata tu ambil ringan. Kita nak ambil ringan je. Kita tahulah Allah tu available 24 jam. So kita rasa kalau kita nak istighfar ke, nak taubat ke, kita kumpulkan dosa kita dulu. Nanti takut apa orang kata tu, takut dah taubat, dah istighfar, nanti buat lagi, sia-sia pula. Tak apa. Kita kumpulkan dosa kita, baru kita taubat. Sebab tu ada ulama, beliau ada huraikan dosa besar tu bersamaan dengan satu taubatan nasuha. Buat dosa besar satu taubatan nasuha. Tapi kita terbalik, kita kumpulkan dosa-dosa besar, baru kita buat satu taubatan nasuha. Itu terbalik kita. Jadi ulama begitu peka menjaga supaya kita ni tidak terlanjur melakukan dosa besar ni, hingga mengatakan dosa besar ni satu dengan taubatan nasuha. Kalau kita tanya diri kita ni, dosa besar ni saya rasa kita boleh list down dalam 10 aja. Dalam 10 aja dosa besar. Tapi kalau Imam Zahabi ni lebih daripada 76 dosa-dosa besar. Dahsyat dahsyat sekali dosa-dosa besar yang banyak sekali manusia lupa ataupun terlepas pandang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada istighfar ni, yang kita kena yakin istighfar yang kita lakukan ataupun kita buat ni semua ni boleh mengguncangkan kerajaan iblis, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dan bila kita istighfar tu, pastikan kita istighfar dengan seikhlasnya. Jangan kita istighfar bila perlu saja. Sentiasa istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang maksum sering istighfar Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita ni yang selalu melakukan dosa dan juga maksiat hati ataupun sebagainya. Jadi insyaAllah itu sahajalah tazkirah singkat ataupun tazkirah ringkas dari saya, itu mengenai istighfar mengguncang kerajaan iblis. Mudah-mudahan kita lebih yakin selepas ini dengan kita istighfar Allah Subhanahu Wa Taala, dengan istighfar penuh dengan keyakinan dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan mengampunkan dosa-dosa kita. Dengan wabak yang sedang menular ni, kita teruskan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita ada dosa-dosa yang masih hutang lagi, yang belum sempat lagi kita mohon ampunan. Kita cepat-cepatlah istighfar Allah Subhanahu Wa Taala untuk tenangkan jiwa kita. Kita jangan apa tu orang kata, jangan nak macam mengeluh, bertanya-tanya, tak perlu. Jangan buang masa tu benda. Tapi kita terus taat kepadanya, terus tingkatkan ibadah kita. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita dalam mana kita ni mengharungi ujian yang sedang melanda ini. Jadi itu sahaja daripada saya.
yang buruknya datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.